Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Nabi Ibrahim alaihissalam serta cucunya yakni Nabi Ya'qub ketika kedua-dua mereka diambang maut, sebelum dijemput kembali bertemu dengan Allah, sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sempat mewasiatkan dengan satu wasiat yang amat penting. Apakah wasiat mereka kepada anak-anak mereka? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu merupakan wasiat yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ya'qub, cucu beliau, anak kepada Nabi Ishaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya berhasrat untuk membahaskan pula dengan tajuk apa arti Islam. Bagi kita, setiap hari Jumaat, berapa minggu dah tak solat Jumaat? 3 dah no. Masuk minggu ni 4 dah. Setiap hari Jumaat, khatib akan membaca sepotong ayat Al-Quran yang mana merupakan rukun khutbah. Sekiranya tidak disebut kataan taqwa ini, maka tidak sah khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Arti takwa telah kita bahaskan secara ringkas beberapa hari yang lalu. Kemudian diperingatkan pula, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Diperingatkan setiap hari Jumaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah illa nafsun muslimatun. Yang bermaksud, tidak akan dapat masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Orang-orang Islam ini akan menjadi penghuni syurga. Justru apa arti Islam? Mungkin banyak takrif tentang pengertian Islam. Saya hanya mampu beberapa perkara saja untuk pagi ini. Moga-moga apa yang akan saya sampaikan sekadar kemampuan, ilmu yang ada, memberi manfaat kepada kita bersama.
Pertama sekali, apa erti Islam? Ini dia. Kitab ni, kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Hujah ta'rif Islam dalam surat Al-Baqarah pada ayat 111 dan 112 pada muka surat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahu nazim. Ini akan menjawab di antara erti Islam. Ayat yang bermaksud dan telah berkata, yakni golongan Yahudi dan juga golongan Nasara. Apa yang mereka katakan? Mereka mendakwa sekali-kali syurga ini, yang boleh masuk syurga Allah hanyalah Yahudi. Nasara pun kata macam tu. Yahudi pun tak boleh masuk. Yang boleh masuk kami, Melayu. Melayu lagi tak boleh, dah kata. Arab pun tak boleh. Cina pun tak boleh. Allah mencabar mereka. Apa yang kamu dakwakan itu, wahai Yahudi dan juga Nasara, hanyalah angan-angan kosong belaka. Katakanlah, bawalah evidence kamu, bawalah bukti kamu, sekiranya apa yang kamu dakwakan itu benar. Bawa dalil yang mengatakan Yahudi sahaja yang layak memasuki syurga Allah. Nasara tak boleh, Melayu pun tak boleh. Nasara pun kata Yahudi tak boleh, Melayu tak boleh. Dia orang saya boleh masuk. Itu cabaran Allah kepada kedua golongan ini. Lalu Allah menyambung firman-Nya. Yang benar, yang akan masuk syurga, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Bahkan yang akan menjadi penghuni syurga itu orang-orang Islam yang tunduk wajahnya kepada Allah. Huraian ada. Dan dalam masa yang sama, mereka senantiasa melakukan kebaikan. Bagi mereka ganjaran pahala di sisi Allah, dan mereka tidak ada ketakutan dan keduka citaan. Baik, kita tengok kitab Profesor Mahmud Yunus, huraian tentang erti Islam, ta'rif Islam, huraian ataupun tafsiran ayat 111 112. Orang-orang Yahudi mengatakan bahawa merekalah yang benar dan akan masuk syurga. Orang-orang Nasrani mengatakan pula bahawa mereka yang benar dan akan masuk syurga. Jadi maknanya Yahudi mendakwa dia orang saja yang layak masuk syurga. Nasrani pun kata begitu. Yahudi pun tak boleh, Melayu pun tak boleh, dia kata. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa yang benar dan akan masuk syurga, inilah di antara pengertian Islam, ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam. Kalau dalam bahasa Inggeris, Islam makna total submission to God. Penyerahan diri kepada Allah secara mutlak. Whether you like it or not, you have to submit yourself to the Almighty, Allah the Almighty. Boleh faham? Nampak tak ada respon pun. Kan? Ni dah masuk hari ke-16 dah ni.
Tak tahu berapa lama kita boleh bertahan. Kalau poin dah tak ada esok, kita ambil kitab hadis, kita pilih hadis, kita baca ayat Quran tertentu, kita baca tafsiran para ulama. Boleh? Jadi jelas. Di antara ta'rif pengertian Islam ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muhasabah. Adakah selama ini kita senantiasa tunduk dan patuh mengikut perintah Allah? Suruhan Allah kita laksanakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Itu Islam. Yang kedua, arti Islam di antaranya ialah tidak membantah ataupun tidak menentang. Orang Islam ialah orang yang tidak membantah atau menentang perintah Allah. Kita kena buat contoh. Selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin membaca surah Ibrahim, surah ke-14 pada ayat 37. Kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Cuba dengar. Nabi Ibrahim baik, Siti Hajar baik, Nabi Ismail baik. Ketiga-tiga tidak pernah membantah perintah Allah. Mereka tidak menentang kehendak Allah. Apa dia cerita? Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membawa Siti Hajar dan Ismail ke bumi Mekah yang kering kontang. Orang tak ada, air pun tak ada, roti nan pun tak ada, roti tempayan pun tak ada, mat'am pun tak ada lagi, restoran pun tak ada, nasi kabsah pun tak ada, nasi Arab pun belum ada. Macam mana ni nak bawa isteri dan anak yang masih menyusu, yang masih kecil, kemudian nak ditinggalkan di sana? Adakah Nabi Ibrahim membantah? Tidak. Cuma dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Siti Hajar bertanya, "Wahai abang, adakah ini perintah daripada Allah supaya kamu meninggalkan aku dengan anak yang masih kecil di lembah yang kering kontang?" "Ya, ini perintah daripada Allah." Nabi Ibrahim tidak pernah menentang, tidak pernah membantah. Apabila Siti Hajar dengar ini perintah Allah, beliau pun menyatakan dengan penuh kerelaan, keredaan, "Pulanglah kamu kepada Siti Sarah, tinggalkanlah kami berdua di bumi yang kering kontang." Masya Allah, ini Islam. Tapi biasalah orang rumah, orang perempuan, ini fitrah semula jadi orang perempuan. Kita sebagai suami ni pun kadang-kadang janganlah ego sangat. Nak pergi mana-mana tu bagilah tahu dulu. I nak keluar kejap ni, kan? Nak pergi pasar ke, nak pergi futsal ke, nak main badminton ke, ini main keluar je. Itu yang kadang-kadang dia orang gelisah. Bukan dia orang tak percaya, dia orang kurang yakin je. Saya pun dia tanya, orang rumah saya tanya. Bukan dia tak tahu, setiap hari pukul 6 atau 6.30 petang saya akan keluar dari rumah untuk berdakwah. Tu pun dia tanya, "Bang, keluar nak pergi kuliah ha?" Kita pun naik boring lah, dah hari-hari tanya apa lagi. Dah nak pergi kahwin seorang lagi. Sejak tu tak tanya dah. Tak ketawa pun. Tu cerita dia. Fi'il, sifat semula jadi seorang wanita. Sebab tu saya sebut, saya pergi mana pun saya beritahu, kan? Nak pergi mana pun, macam pagi ni, tiap-tiap pagi saya, ni dah hari ke-16 kalau tak silap. Saya kata pergi ke sekolah, kalau apa-apa ni nombor telefon. Tapi yang kita nak highlightkan di sini, betapa tunduk dan patuhnya
Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mana dalam Quran kisah yang menyayat hati ini? Allah rakamkan di dalam surah Ibrahim, surah ke-14 pada ayat ke-37. Nabi Ibrahim AS sempat berdoa kepada Allah sebelum meninggalkan bumi Mekah, sebelum meninggalkan isteri dan anak yang masih menyusu. Ketawa kuat. Ni siapa buat ketawa? Tawa sikit-sikit sudahlah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Itu dalilnya. Surah Ibrahim ayat 37. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ini seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang Islam, yang tunduk dan patuh, yang tidak pernah membantah perintah Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan, yakni sebahagian daripada zuriatku di lembah yang kering kontang. Dia mengadu. Dia mengadu. Aku nak tinggalkan isteri dan anak ni, ya Allah, di lembah yang kering kontang. Aku memohon kepada kamu 3 perkara. Cuba kita dengar. Yang di pohon bukan tentang makanan. Rabbana liyuqimus salah. Yang dipohon oleh Nabi Ibrahim AS, jadikan keturunan zuriat yang bakal ku tinggalkan ini orang-orang yang mendirikan solat. Tu tuan-tuan, kita sebagai suami, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Surah Taha ayat 132. Dan perintahkanlah ahli keluarga kamu mendirikan salat, serta bersabarlah di dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, tetapi kami yang memberi rezeki kepada kamu. Maknanya, kelebihan selain kita menghubungkan diri kita dengan pencipta kita melalui ibadah salat, insya-Allah tak perlu bimbang soal rezeki. Allah tahulah nak take care kita. Dia minta tu dulu. Yang kedua, kau jadikanlah sekiranya ada yang berlalu lalang di sini, ya Allah, kau jadikanlah hati mereka suka dengan bumi Mekah ini. Kena buka tafsir, minta maaf, kena buka hadis Bukhari. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, Allah takdirkan dalam kitab Imam Bukhari, hadis beliau, takdirkan kafilah-kafilah yang membawa barang dagangan. Ditakdirkan oleh Allah kehabisan air. Air habis. Dan ketika itu bumi Mekah, Allah telah pancarkan air Zam-Zam. Tu yang rasa pelik tu. Di Malaysia ni, jual air Zam-Zam haram pula. Jual arak jadi halal, aku pun pening. Nah, duk keluar dalam paper ada. Nah, betul kan tidak, tak tahulah. Kan? Jadi ketika mereka melihat bumi Mekah yang sebelum ini, mereka ni kafilah-kafilah membawa barang dagangan ni tak pernah bermalam pun situ. Bila dah kehabisan air, saya tak ingat, mungkin dalam tafsir Syed Qutub dihurai sedemikian. Allah itu merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Wa makaru wa makarullah wallahu khair makirin. Ali Imran ayat 54.
Allah pancarkan air Zam-Zam. Allah takdirkan kafilah-kafilah yang membawa barang dagangan kehabisan air. Lalu mereka bermalam di bumi Mekah. Dan mereka bertemu dengan Hajar dan Ismail. Mereka menyangkakan Hajar adalah tuan tanah bumi Mekah. Itu permulaan sejarah hebat bumi Mekah. Ketika mereka melihat kedua beranak ni tak ada makanan, kami banyak makanan, tapi kami nak air je. Maka boleh tak kami dapatkan air, kami bagi kamu makan. Masya Allah. Allah tak pernah menzalimi manusia walaupun sedikit. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a walakinna nas anfusahum yazlimun. Kita cek tengok insya-Allah Surah Yunus ayat 44. Lama dah tak baca. Yunus ayat 44. Inna Allah la yazlimun nasa syai'a. Saya tertinggal. Walakinna nas anfusahum yazlimun. Mungkin saya baca tadi ikut. Tak apalah. Ini ayat dah. Ayat ke-44 surah Yunus. Sesungguhnya Allah tidak menginaya, tak buat zalim terhadap manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia jualah yang menginayai diri mereka sendiri. Dalil Allah tidak menzalimi manusia macam mana? Dia bagi akal. Akal tak cukup sebab terbatas, limited. Allah turunkan Al-Quran. Satu panduan, pedoman yang lengkap, sempurna, yang tidak ada kekurangan. Maka gunakanlah akal berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah keadilan Allah. Setuju? Jangan ada akal tak guna akal. Yang kita tak clear, yang kita tak pasti. Panduan ada. Rojok pada panduan. Ya. Sebab itu, bermula pada saat itu bumi Mekah sudah mula didiami, disinggahi oleh kafilah-kafilah kerana ada air Zam-Zam. Hadis Bukhari. Itu contoh betapa taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail. Berapa lama Nabi Ibrahim pulang ke Palestin kepada isteri yang sulung. Ambah datang 10 tahun. Nabi Ibrahim meninggalkan kedua insan yang mulia ini selama 10 tahun di bumi Mekah. Mereka tidak mati kelaparan. Allah senantiasa memelihara orang beriman dan bertakwa, insya-Allah. Nanti bila sampai masanya, saya akan bahaskan tentang kelebihan bertakwa ataupun kelebihan takwa. Kalau hari itu erti takwa. 10 tahun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang semula ke Mekah. Dan kali ini Allah uji lagi beliau. Tapi semua ujian itu Nabi Ibrahim dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Masya Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ayat dia macam mana? Qala inni ja'ilukan nas. Tak boleh, kena tengok. Ini dalil bahawasanya Nabi Ibrahim AS ayat 124 Al-Baqarah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Yang bermaksud, maka Allah telah menguji Nabi Ibrahim AS dengan beberapa kalimah. Kalimah makna perintah. Ada suruhan, ada larangan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Maksudnya, setelah Nabi Ibrahim diuji dengan suruhan dan larangan,
kesemuanya dapat disempurnakan dengan baik, Allah menyatakan inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan kamu pemimpin kepada manusia, bukan pemimpin sebuah negara, memimpin manusia melalui teladan yang baik. Karena beliau seorang Islam yang senantiasa tunduk dan patuh. Ini ayat dia. Maka kali kedua ujiannya lebih dahsyat pada kali pertama. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS supaya menyembelih Ismail. Ni berat dah ni. Nah, menyembelih Ismail, ya Allah. Dalam surah mana peristiwa sembelih ni? Dalam surah As-Saffat, surah selepas Yasin, pada ayat 102. Ni dalam ayat ni lah yang ada dulu Wahida, dia menyanyi sebuah lagu Warsini. Nah, jadi ketika itu Nabi Ibrahim panggil Ismail. Allah perintahkan aku supaya menyembelih kamu. Ma ra'yuka? Apa pandangan kamu? What's your opinion? Apa pendapat kamu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu ayat 10. Maka tatkala dia nak tersasul minta maaf, dia bila tekak keringat tu jadi tu, ayat Quran pun tak ingat. Itu kelemahan kita lah. Nak buat macam mana? Nah, bukan kita tak ingat. Nah, kita ingat tadi Al-Baqarah 124, tapi nak bercakap dia tersangkut, lupa terus. Kelemahan manusia. Dan kelemahan saya, mungkin tuan-tuan tak ada kelemahan saya ni, kan? Ayat ini menyatakan maka tatkala si anak itu sudah dewasa, maka Ibrahim AS menyatakan, wahai anakku, semalam aku bermimpi ataupun aku mendapat wahyu pada Allah supaya menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Si anak menjawab, kalau ini perintah pada Allah, tunaikanlah wahai bapaku, nescaya kamu akan dapati aku seorang yang sabar. Masya Allah. Anak pun soleh, anak pun Islam, taat, tidak menentang, tidak membantah. Masya Allah. Boleh? Ini Islam. Saya nak muhasabah, adakah selama ini saya juga membantah, menentang perintah Allah? Kalau dulu masa zaman jahil, mungkin ada, ya Allah ampunkanlah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku muslimin dan muslimat. Sekarang kamu dah bimbing aku, beri hidayah, beri taufik pada aku. InsyaAllah aku nak pastikan aku mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan aku mematuhi segala perintahmu. Suruhan akan kulaksanakan, larangan akan kutinggalkan, insya-Allah. Walaupun yang dilarang itu merugikan aku akan meninggalkannya, ya Allah. Ini Islam. Jadi kita kena baca hadis juga. Kalau tak baca hadis tak sempurna. Dah setengah jam dah. Boleh sikit lagi. Masali wa mathalukum kamathali rajulin aw qada nar faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhun 'anha wa ana akhizun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Rawahu Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin. Ini hadis untuk menyokong poin saya, sesiapa yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia sengsara di negeri akhirat. Apa dia, tuan-tuan? Nah, apa dia? Perumpamaan. Sebab saya teringat ada hadis lain saya akan baca, Allah bagi ingat, jadi saya jot down terus, takut lupa. Perumpamaan aku dengan kamu, dalam bahasa yang mudah lah,
sebagaimana seorang yang membakar sampah. Lalu berterbangan, belalang, kupu-kupu belalang berterbangan di persekitaran api tersebut. Sedangkan si lelaki tadi menghalau, jangan ke sini, jangan hampiri tempat ini api, bahaya bagi kamu. Tapi mereka tetap juga datang, mereka terjatuh ke dalam api itu, binasalah mereka. Begitu juga dengan aku dengan kamu. Seolah-olah aku memegang pinggang kamu, ikatan pinggang kamu. Macam contoh, nak kita seorang tu nak jatuh ke dalam gaul. Saya sempat pegang tangan dia. Okey. Relax, bawa bertenang. Saya akan cuba tarik awak naik ke atas. Ni gaul ni. Nabi kata begitulah dalam bahasa mudah. Tetapi kamu asyik meronta-ronta. Meronta, kamu menentang, kamu membantah, kamu tak nak ikut. Cuba bayangkan tengok, kalau dah pernah dengar risalah Islam yang Nabi bawa, tak nak ikut, mati tak nak beriman, pun masuk neraka kalau menentang agak-agak. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bihadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dalam kitab Dr. Yusuf Qaradawi. Demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang yang dengar risalah Islam daripada aku, daripada ulama, daripada pendakwah, sama ada yang mendengar itu Yahudi ataupun Nasara, kemudian mati tidak beriman kepada risalah yang disampaikan kepada mereka, maka bersiap sedialah tempat tinggal kamu ialah neraka. Hadis Muslim. Yang tadi kamu asyik meronta-ronta, kiasan. Kamu menentang, kamu membantah, kamu juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlepas daripada pegangan tanganku, akhirnya terjerumus jatuh ke dalam gaul. Itu di antaranya hadis. Kalau nak yang komplit, At-Taubah ayat 63. Allah berfirman, alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Ini mencakupi dua. At-Taubah surah ke-9 ayat 63. Apakah mereka tidak tahu? Sesungguhnya sesiapa yang menentang Allah dan menentang Rasul, menolak Al-Quran, menolak As-Sunnah, menentang ajaran yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya, Allah ulang ni sungguh-sungguh ni, bukan cobaan ni betul-betul. Neraka jahanam buat mereka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian adalah satu penghinaan yang besar. Inilah balasan kerana kita membantah ataupun menentang ajaran Islam. Orang Islam, orang yang tidak membantah ataupun menentang. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Ayat ini An-Nisa 115 menyokong tadi hadis yang kata, siapa yang pernah dengar tentang Islam, risalah Islam, ayat ini menyatakan sesiapa yang menentang apa yang dibawa oleh Rasul setelah jelas ianya adalah petunjuk hidayah, tak nak ikut. Mereka nak ikut jalan orang tidak beriman, maka kami biarkan mereka dalam keadaan sedemikian. Kami palingkan mereka ke arah jalan yang mereka kendaki. Tapi ingat,
Kami akan humban mereka ke dalam neraka jahanam di hari akhirat kelak. Itu di antara sifat hamba-hamba Allah yang Islam. Tidak membantang, tidak membantah dan tidak menentang. Nak kena berhenti ikut cakap pun tersasul. Dah. Baik. Saya tarik ada ni. Yang ketiga, tidak mendurhakai Allah dan Rasul. Itu sifat hamba Allah sebagai seorang Islam yang beriman. Jangan kita mendurhakai Allah, jangan kita mendurhakai Rasul, tolong jangan. Orang Islam ni dia patuh je, dia tak durhaka. Contoh, tak apalah, pagi ni kita panjang sikit. Contohnya ialah Iblis laknatullah. Kita disebut oleh para ulama Iblis ni hidup punya lama. Katanya 80,000 tahun dia beribadah pada Allah. Allahu Akbar. Saya hidup belum sampai lagi 80,000 hari. Ini 80,000 tahun. Wan Ismail buku dah sampai alhamdulillah. Nanti saya buat sedikit lah penjelasan, mungkin nanti tak tahu bagaimana nak kaedah-kaedah, insya-Allah. Nanti saya nak pastikan semua dah dapat. Ada 15-16 orang. Kalau tuan-tuan ingin membantu projek saya, kita membantu orang susah, membantu tahfiz. Ada yang beli dia tak masuk dalam akaun saya, dia terus masuk ke dalam akaun sekolah. Tak apa, tak ada masalah. Memang niat saya untuk bantu semua pihak, insya-Allah. Baik. Jadi ini dia harga RM10. Kalau satu RM10 dengan postage 17. Kalau lebih pada satu tu, kita cover lah postage tu. RM5. 5 buku ke atas. 5 buku ke atas, minta maaf. 5 buku ke atas baru postage kita cover. Baik. Baik, terima kasih Wan Ismail. Kemudian kita kisah Iblis. 80,000 tahun beribadah, Masya Allah. Tapi kerana sekali je. Cuba kita fikir tengok. Bagaimana sekali saja Iblis durhaka kepada Allah, beliau dilaknat sampai ke hari kiamat. Allahu Akbar. Mana dalil beliau durhaka pada Allah? Dan apa sebab dia durhaka? Jangan kita ada sifat-sifat Iblis. Wa in qulna lil malaika. Betul? Wa in qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami memerintahkan kepada para malaikat supaya sujud pada Allah, tunduk menghormati Adam. Sujud pada Adam makna tunduk menghormati, bukan sujud sebagai dalam solat. Itu tak boleh, haram. Kita hanya berhak sujud pada Allah sahaja. Para malaikat kesemuanya tunduk menghormati Adam. Kata guru saya almarhum Tuan Guru Haji Soleh Musa, moga-moga beliau dirahmati Allah. Begitu juga Tuan Guru Haji Hashim Salah. Ini guru-guru yang cukup alim di Kedah, kini yang telah meninggalkan kami semua. Kami ni bolehlah sikit-sikit, kan? Kalau rasa tak apa nak padat, carilah ustaz-ustaz lain, ulama-ulama lain. Kita ni pendakwah saja. Kecuali Iblis. Iblis dia tak nak. Dia ada 2 sifat. Aba wastakbara, dia enggan. Dia durhaka, engkau. Dan dia takabur. Dan adalah Iblis itu kafir, kata Allah. Bayangkan tengok, 80,000 tahun beribadah pada Allah, dengan satu kesalahan menjadi kafir. Allahu Akbar. Tak taat kepada Allah hanya sekali. Kalau kita hidup 80 tahun, hari-hari tak taat kepada Allah, hari-hari durhaka pada Allah, agak-agak bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Ya Allah, rahmatilah kami semua umat Islam di Malaysia ni, ya Allah. Berilah hidayah dan taufik
Tolonglah kami, kurniakanlah kepada kami taufik, kemampuan, pertolongan agar kami dapat menunaikan segala perintah-Mu ya Allah. Kami banyak kekurangan ya Allah. Nak tahu tak kenapa iblis enggan? Dia durhaka terhadap perintah Allah. Dia enggan tunduk menghormati Adam. Jawapannya dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 di pertengahan ayat ke-12. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ni, dia kata, lebih baik daripada si fulan tu, Adam. Engkau cipta dia daripada tanah, kau cipta aku daripada api, manakala kau cipta Adam daripada tanah. Aku lagi hebat, aku lebih hebat daripada dia. Itulah kesombongan, keangkuhan iblis. Akhirnya apa yang berlaku? Seringkas dalam surah Al-Hijri, inilah dalil perkataan laknat terhadap iblis. Allah laknat iblis. Tidak ada harapan untuk mendapat rahmat dan memasuki syurga Allah kerana sudah dilaknat di dunia sampai ke hari akhirat. Jangan kita juga dilaknat oleh Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Surah Al-Hijri, surah 15 ayat 34 35. Keluarlah kamu daripada syurga ini. Sesungguhnya kamu dikutuk, dan kutukanku ini, laknatku ini sampai ke hari kiamat. Na'udzubillah. Masya Allah. Tuan-tuan, inilah akibat durhaka pada Allah. Akhir sekali, yang dimaksudkan sebagai Islam ialah tidak menolak kebenaran. Itu Islam. Syekh, ini dalam Quran hadis Syekh, terimalah. Jangan kita menolak. Kalau kita menolak kebenaran yang datang daripada Allah dan Rasul, itu maknanya akan menyebabkan sengsara kehidupan kita. Kita ada sifat takabur. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu tergolong dalam golongan hamba-hambaku yang ragu. Kebenaran Al-Quran, Al-Quran ini benar. Wa man asdaqu minallahi haditha. An-Nisa 87. Dan perkataan siapakah? Ini kalam Allah, perkataan Allah yang lebih benar daripada perkataan aku. Jangan tolak. Jangan menolak kebenaran Al-Quran. Begitu juga hadis. Hadis tak mau. Dia macam kita. Kita dah hurai dah dulu. Ada beza di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Dia kahwin, kita kahwin. Dia makan, dia minum, dia buang air kecil, buang air besar. Sama. Tapi yang membezakan kita, dia adalah pertusan Allah yang dipimpin dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab tu tak boleh tolak hadis. Surah An-Najmi, surah 53 ayat 3 dan 4. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Nah, itu cerita dia. Jadi, jangan sebagai seorang Islam yang beriman, arti Islam di antaranya tidak menolak kebenaran. Ini yang kata takabur ni. Ya, Melayu dia terjemah takabur ataupun takabur. Ini sombong. Tapi kalau tengok hadis Muslim, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Maksudnya takabur itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia. Menolak kebenaran hadis makna memandang rendah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menolak Al-Quran makna menolak kebenaran Al-Quran makna memandang rendah terhadap Allah. Ini yang binasa ni. Ini takabur, bukan sombong. Menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia, itu arti takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud tidak akan dapat masuk syurga
sesiapa yang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada sifat takabur. Apa takabur? Menolak kebenaran, memandang rendah terhadap manusia, menolak kalam Allah, menolak ayat-ayat Quran, bermakna memandang rendah terhadap pencipta alam ini yang mencipta kita. Begitu juga hadis. Menolak hadis bermakna kita memandang rendah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ingin ulangi, disebut 5 kali dalam Al-Quran. Jadi for sure, insya-Allah, tak silap, memanglah Muhammad yang dimaksudkan itu ialah pesuruh Allah yang terakhir. Ali Imran 144, Al-Ahzab ayat 40. Surah Muhammad, dalam surah Muhammad ayat kedua disebut nama Muhammad, dan surah tersebut juga nama surah Muhammad. Surah ke-47. Yang lagi satu dalam surah Saf. Surah Saf, minta maaf, surah Al-Fatah pada ayat terakhir, ayat ke-29, 5 kali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Saf disebut Ahmad. Jadi kita nak fokus Muhammad, tak apalah, Ahmad pun Muhammad juga. Jadi begitulah keadaan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada pagi ini, pengertian Islam, memberi manfaat pada kita bersama. Umrah bersama Bushra Holidays Sendirian Berhad. Semalam saya tak sempat nak sebut kenapa saya melibatkan diri dengan mencari klien untuk Bushra Holidays Sendirian Berhad. Kerana kami telah membuat satu ketetapan, kita nak cuba bawa guru-guru pasti ni tadika Islam lah. Guru-guru pasti yang mana tak ada kemampuan untuk menunaikan umrah. Jadi kalau saya dapat cari bersama-sama sahabat saya, dapat cari pelanggan yang ramai untuk Bushra, dia akan buat allocation, peruntukan untuk membawa beberapa jemaah umrah secara percuma. Sampai hari ini saya pernah dah bawa 6 orang. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih pada penyumbang-penyumbang yang percaya dengan saya. Bahkan saya dah WhatsApp ketika berada di Mekah, inilah orang-orang tuan-tuan dan perempuan yang tuan-tuan dan perempuan sponsor. Jadi kini saya bersama-sama Bushra Holidays Sendirian Berhad. Nanti tengoklah ada di mana-mana. InsyaAllah kalau nak pergi, kontaklah nama-nama yang ada, dan insyaAllah. Jadi begitulah untuk hari ini. Siapa yang belum pernah beli buku ni, dah tak banyak lagi dah. Ada lagi 200-300. Sebab kalau nak ulang cetak pun sekarang sebab lockdown, jadi boleh order. Bantulah saya, bantulah orang yang susah. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kehidupan kita. Dan terima kasih sekali lagi pada semua yang telah menyumbang selama 26 hari bulan Mac sehingga hari ini ke akaun Tahfiz Mutmainah. Saya selalu sebut, bantu juga akaun-akaun ataupun tahfiz-tahfiz yang lain. Mudah-mudahan kami semua diringankan dengan beban yang sedang melanda, khususnya sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz. Terima kasih juga kepada kerajaan, walaupun memberi sedikit peruntukan, kita terpaksa adjust juga untuk memastikan semua staf kami yang ada 60 orang ni dapat seorang sikit, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi esok, insya-Allah, esok dengan tajuk 3 perkara yang membinasakan manusia. Ribuan kemaafan, terkasabasan sebagainya. Saya memohon keampunan Allah sekiranya berlaku kesalahan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.